Cikgu Tira lagi. Jika minggu lepas pada hari Jumaat, kalian sudah bersama cikgu, jadi hari ini pada hari Selasa, kalian juga kembali bersama cikgu dalam kelas Bahasa Melayu. Terima kasih kepada murid-murid 3 beta kerana sudi untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran dari rumah bersama dengan Cikgu Tira. Jadi sebelum kita memulakan sesi pengajaran kita pada pagi ini, cikgu nak kamu lihat dan tonton video yang cikgu paparkan pada slide ini. Okey murid-murid, cikgu harap kamu semua bersemangat. Oi, mesti tak balik lagi. Aku sedang baca surat. Esok boleh baca, kita belum makan ni. Kita akan curi beg Arina. Lepas tu baru paksa dia jumpa kita. Bila nak mula? Sekarang. Dia dah balik asrama. Kita pernah bang masa. Jom ikut aku. Tak apalah aku kena ikut dia ni. Tak apalah, tak apa. Okey, itu sahaja. Apa yang kamu dapat daripada video yang kita dah tonton sebentar tadi? Okey, apa yang kamu dah dapat? Okey, daripada video yang kita dah tonton tadi, cikgu nak kamu bagi tahu cikgu, apa yang kamu dapat daripada video tersebut? Pelakon dia macam mana? Kemudian apa sikap yang ditunjukkan oleh pelakon tersebut? Apa yang kamu dapat lihat daripada video tersebut? Betul tu. Pernah tak kamu menyebut perkataan yang telah dibesarkan dan diungkapkan oleh pelakon tersebut? Pernah? Betul tu. Kata-kata yang disebut oleh pelakon tersebut akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita beralih pada topik yang kita akan bincangkan pada hari ini, cikgu nak kamu sediakan buku teks Bahasa Melayu jilid 1, muka surat 67 dan buku teks itu adalah buku teks tahun 3. Sediakan sekarang. Okey, cikgu kira semua sudah bersedia. Jadi sebelum kita memulakan sesi pengajaran, cikgu akan membicarakan tentang apakah hasil daripada akhir pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Murid dapat melengkapkan ayat menggunakan kata bantu yang betul dan sesuai. Murid dapat membina ayat menggunakan kata bantu berdasarkan bahan rangsangan yang disediakan. Baiklah. Anda telah buka buku teks muka surat 67? Jadi cikgu paparkan. Cikgu harap kamu semua telah bersedia dengan buku teks tersebut pada halaman 67. Apa yang kamu dapat lihat di sini ialah mula daripada atas, kata bantu dan cerita dalam halaman ini ialah berkaitan dengan teka nama guru. Maksudnya guru ini adalah guru baharu dan mereka sedang meneka nama guru. Okey, baiklah. Kita akan membaca petikan ini. Mula-mula cikgu baca dan cikgu harap kamu juga dapat mengikuti cikgu membaca. Murid-murid tahun 3 Angsana mendapat guru baharu. Mereka menjalankan aktiviti meneka nama guru. Fatin, Darshini, Wei Liang, Jiva dan Saiful dalam satu kumpulan. Walaupun mereka terdiri daripada pelbagai kaum, namun mereka gembira menjalankan aktiviti tersebut bersama-sama. Wah, daripada petikan ni kita dapat lihat satu nilai murni, iaitu mereka ni terdiri daripada pelbagai kaum dan mereka suka untuk bekerjasama walaupun mereka ni terdiri daripada pelbagai kaum. Semangat patriotik betul ni. Okey, kita lihat yang ni pula. Murid-murid sedang menyusun huruf di atas meja. Kenapa dia highlight kan perkataan sedang ni ya? Kita teruskan yang kedua pula. Setiap kumpulan boleh meneka 2 kali sahaja. Oh, mereka kan sedang meneka nama guru. Jadi sekarang, tadi di gambar yang pertama, mereka sedang menyusun huruf-huruf ni untuk mereka nak teka nama guru. Kemudian guru baru tersebut sedang
Oh, jadi guru baru tersebut telah membuat syarat iaitu setiap kumpulan hanya boleh meneka 2 kali sahaja. Kita lihat gambar yang ketiga. Tekaan Fatini dan Darshini mungkin betul. Mungkin tekaan Fatin dan Darshini mungkin betul ataupun mungkin juga tidak. Lihat gambar ni, dia tiada ayat di sini. Maksudnya kita perlu untuk melengkapkan ayat tersebut. Okey, gambar yang kelima pula, Fatin akan meneka nama cikgu. Nama cikgu ialah Intan. Maksud ayat ni, Fatin tu dia akan teka nama cikgu tapi belum teka lagi. Dan nama yang dia teka tu ialah Intan. Lihat pada gambar yang terakhir, murid-murid sedang berkumpul. Kemudian ada pula garis. Maksudnya kita perlu untuk melengkapkan ayat ni. Jadi apa sebenarnya yang petikan ni cuba untuk ayat tersebut? Kita lihat pada info bahasa ini. Kata bantu. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kata bantu. Okey, murid-murid telah bersedia? Nampak tu ada orang pegang kamera. Awak lah, awak yang sedang melihat kamera ini. Hari ini kita akan belajar tentang kata bantu. Okey, mari kita lihat. Kata bantu ialah kata yang memberikan makna tambahan dari segi waktu dan ragam pada frasa predikat. Pada frasa predikat. Kata bantu dibahagikan kepada dua iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Oh, kata bantu ni dibahagikan kepada dua bahagian. Okey, mari kita lihat pembahagian tersebut. Kata bantu aspek dulu kita lihat. Kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan masa. Maksudnya ia melibatkan masa. Masa yang macam mana? Sama ada masa lampau, masa yang dah lepas, masa silam. Ataupun masa ini, masa kini, maksudnya sekarang, keadaan yang sekarang, yang sedang berjalan. Ataupun masa hadapan. Masa hadapan, bila mana kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang akan berlaku. Itu adalah masa hadapan. Ini seterusnya ialah kata bantu ragam. Apa itu kata bantu ragam? Kata bantu ragam berperanan untuk menyatakan atau menerangkan ragam atau suasana perasaan yang berhubung dengan perbuatan yang dilakukan. Maksudnya ia melibatkan perasaan kita dan melibatkan perbuatan kita. Seterusnya, kita akan telusuri dengan lebih mendalam tentang kata bantu aspek. Sebelum itu, mari kita lihat contoh kata bantu aspek yang biasa kita sebut dalam komunikasi seharian kita. Apa dia? Telah, sudah, akan, sedang, masih, belum, pernah. Jadi ini adalah apa yang kita sering ungkapkan setiap hari ataupun kebiasaannya kita akan sebut dalam komunikasi seharian kita. Tak kisahlah bersama kakak ke, abang ke, atuk, nenek, ibu, ayah, kita mesti pernah sebut. Okey, jadi mari kita telusuri. Kata bantu aspek ada 3 bahagian iaitu masa lampau. Masa lampau, masa silam, masa yang dah lepas. Mari kita tengok apa itu kategori masa lampau ini. Contohnya kata bantu aspek dia ialah telah, sudah, pernah, selalu. Okey, masa ini pula, masa kini, masa yang sekarang. Apa kata bantu aspek dia? Sedang, tengah, masih. Okey, seterusnya ialah masa hadapan. Apa yang akan berlaku yang kita tak tahu lagi apa akan jadi. Jadi kata bantu aspeknya ialah akan, belum. Okey? Okey, mari kita lihat contoh kata bantu aspek dalam ayat. Okey, macam yang kita dah tahu, kata bantu aspek yang kita dah belajar tadi tentang masa lampau. Perkara yang dah terjadi. Perkara yang silam, perkara yang telah lama. Jadi contoh ayat dia, pekerja industri itu
telah pulang ke rumah. Murid-murid itu sudah bersarapan. Kami pernah melawat ke Sabah. Aminah selalu teringat akan gurunya yang sudah bersara itu. Nampak tak? Keempat-empat kata bantu aspek masa lampau ni digunakan untuk perkara yang telah terjadi, yang sudah terjadi. Okey, mari kita lihat yang seterusnya. Kata bantu aspek untuk kategori masa ini ataupun masa kini yang sedang berlaku, yang sedang bergerak sekarang, yang sedang berjalan sekarang. Jadi kita lihat contoh ayat dia. Rafizi sedang membaca komik. Rafizi sedang membaca komik. Afika tengah menyiapkan kerja kursusnya. Afika dia dalam waktu tersebut dia tengah menyiapkan kerja kursusnya. Waktu sekarang contohnya Afika tengah menyiapkan kerja kursusnya. Bila? Sekarang dia tengah menyiapkan. Okey, Puan Lina masih memasak di dapur. Ini nak menunjukkan yang Puan Lina tu dia masih lagi memasak dekat dapur. Walaupun tadi dia memasak, kemudian 15 minit selepas itu dia masih lagi memasak. Nak menunjukkan ini adalah masa ini, kini yang sedang berlaku. Seterusnya ialah kata bantu aspek. Untuk kategori masa hadapan yang belum terjadi, yang kita tak tahu apa akan jadi. Contoh ayat dia, Vidayu akan ke Kuala Lumpur esok. Vidayu ni akan ke Kuala Lumpur. Bila? Esok. Maksudnya dia nak membuktikan bahawa dia akan ke Kuala Lumpur esok, bukan hari ini. Maksudnya perkara tu belum terjadi kan? Sebab dia ungkapkan pada hari sebelumnya, sehari sebelumnya. Okey, seterusnya baju itu belum berbasuh lagi. Nak menunjukkan baju tu belum basuh lagi. Bukan baju, kalau baju tu sudah berbasuh, maksudnya perkara tu telah lampau. Kalau baju itu belum berbasuh lagi, maksudnya baju itu belum berbasuh lagi. Dan itu adalah perkara yang belum terjadi. Okey, sekarang ialah kita nak belajar tentang kata bantu ragam. Tadi kita dah belajar tentang kata bantu aspek. Sekarang kata bantu ragam. Apa yang biasanya kita sebut? Sebenarnya kita biasa sebut tapi kita tak tahu. Oh, rupanya itu kata bantu ragam. Apa dia? Contohnya mungkin, boleh, patut, dapat, mesti, mahu, hendak, enggan. Ini ialah kata bantu ragam yang biasa kamu semua sebut dalam komunikasi seharian kamu. Ataupun kamu nak minta dekat ibu. Ibu, boleh tak kalau saya nak beli permainan video? Ibu, mungkin saya akan kelaparan jika tak makan masakan ibu. Ibu, kalau saya dapat 5A, boleh tak kalau saya nak beli telefon? Kamu biasa sebut. Okey, jadi mari kita telusuri dengan lebih mendalam kata bantu ragam ini. Dia ada kategori-kategorinya. Contohnya, kategori yang pertama, mesti melakukan sesuatu perkara. Contohnya, harus. Bila kita nak, kita mesti melakukannya. Harus. Hendak melakukan sesuatu perkara. Hendak, mahu. Dia nak buat perkara tersebut. Berkeupayaan melakukan sesuatu perbuatan. Dia berkeupayaan untuk mendapatkannya. Berkeupayaan untuk membuatnya. Jadi perkataannya ialah dapat, patut. Pengizinan melakukan sesuatu perkara. Boleh. Dia dibolehkan untuk melakukan sesuatu. Tidak mahu melakukan. Enggan. Mahu atau tidak mahu melakukan. Mungkin. Dia melibatkan sama ada nak atau tak nak. Mungkin saya mahu. Okey, seterusnya. Kata bantu ragam untuk kategori mesti melakukan sesuatu perkara. Apa perkataan ni tadi? Harus. Semua murid harus datang ke sekolah tepat pada waktunya agar tidak dikenakan tindakan disiplin. Harus, mesti datang awal. Kalau tidak, dikenakan tindakan disiplin. Seterusnya, kata bantu ragam hendak melakukan sesuatu perbuatan. Contoh ayat, hendak
mahu. Contohnya, Izara hendak ke taman permainan. Samsun mahu menjadi artis terkenal. Hendak melakukan sesuatu. Dia menunjukkan kita ni mahu, kita ni nak, kita nak buat perkara tu, kita nak capai. Seterusnya, kata bantu ragam berkeupayaan melakukan sesuatu perbuatan. Contoh perkataan, dapat. Contoh ayat dia, Intan dapat melanjutkan pelajarannya ke Universiti Malaya. Maksudnya, Intan tu layak, berkeupayaan untuk melanjutkan pelajaran dia. Seterusnya, kata bantu ragam pengizinan melakukan sesuatu perbuatan. Contoh perkataan, boleh. Contoh ayat dia, murid-murid boleh ke tandas sekiranya mendapat pas keluar daripada cikgu. Maksudnya, sekiranya diberi keizinan untuk melakukan, maka boleh. Kata bantu ragam tidak mahu melakukan sesuatu perbuatan. Contoh ayat, enggan. Contoh perkataan, enggan. Contoh ayat dia, mereka enggan memakai baju kemeja putih kerana cepat kotor. Maksudnya enggan ni tidak mahu melakukan. Seterusnya, kata bantu ragam, mahu atau tidak mahu melakukan sesuatu perbuatan. Sama ada dia nak ataupun dia tidak nak. Dia tidak mahu. Dia nak ataupun dia tak nak. Okey, contoh perkataan dia mungkin. Contoh ayat dia, Arisha mungkin tidak hadir ke sekolah hari ini kerana kurang sihat. Kerana kurang sihat, jadi dia mungkin tidak hadir ataupun hadir. Okey, seterusnya. Mari kita lihat apa yang kita dapat daripada petikan ini. Okey, nampak tak? Cikgu dah sediakan jawapan ni. Jadi mari kita bincang dulu sebelum kita lihat pada jawapan ni. Okey. Mari kita lihat pada gambar yang keempat. Apa yang anda lihat di sini, jika kita mula daripada gambar yang keempat. Okey, tekaan Fatin dan Darshini mungkin betul. Sama ada betul ataupun tidak betul. Jadi ia melibatkan mungkin. Seterusnya patut. Dan ada tanda pangkah di sini ya. Ada tanda pangkah di sini. Maksudnya dia nak menunjukkan tak patut berada di sini. Jadi ini adalah salah. Jadi apa yang patut untuk kita gunakan untuk perkataan patut ni? Patut ni menunjukkan sesuatu yang berkeupayaan untuk tidak. Berkeupayaan untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan lah. Okey, jadi apa yang sesuai? Apa yang guru ni maksudkan? Kenapa dia pangkah? Okey, kita lihat pada sini. Guru baru tersebut ingin menekankan pelajarnya supaya murid patut letakkan huruf T selepas huruf N. Jadi dia sesuai. Sebab apa? Bila dia pangkah huruf A ni, maksudnya itu menandakan nama dia diteka dengan salah. Kemudian cara ayat ni tersebut disampaikan ialah murid. Kita lihat pada murid patut letakkan huruf T selepas huruf N. Jadi perkataan patut tu digunakan untuk menandakan bahawa itu murid berkeupayaan untuk tidak. Sepatutnya murid tidak. Murid patut letakkan huruf T selepas huruf N. Baiklah, yang seterusnya. Yang seterusnya ialah telah. Telah. Lihat pada gambar yang kelima. Fatin akan meneka nama cikgu. Pada nama cikgu ialah Intan. Akan ni ialah kata bantu aspek yang digunakan untuk masa hadapan. Jadi Fatin teka tak tahu betul atau tidak. Tapi lihat di sini. Cikgu tunjuk gambar, tunjuk papan putih, nama Intan. Maksudnya nama cikgu tu Intan. Dan maksudnya Fatin telah berjaya. So ayat yang sesuai adalah Fatin telah berjaya meneka nama cikgu dengan betul. Sebab apa berjaya? Sebab nampak tu, cikgu tu tulis kat depan nama dia.
Jadi betul lah dan semua orang sedang bertepuk tangan. Ini menunjukkan Fatin telah berjaya meneka nama cikgu dengan betul. Itulah dia. Kita lengkapkan ayat dalam petikan buku teks ni menggunakan kata bantu yang kita telah belajar tadi. Okey, baiklah. Apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Kita pelajari tentang kata bantu. Kita lihat semula kata bantu ini apa? Kata bantu ialah kata yang memberikan makna tambahan dari segi waktu dan ragam pada frasa predikat. Dia memberikan makna tambahan dari segi waktu dan ragam. Waktu ni apa? Kata bantu aspek. Kalau ragam, kata bantu ragam. Okey, mari kita lihat pada buku aktiviti bahasa Melayu. Cikgu Tira nak kamu buka buku aktiviti bahasa Melayu muka surat 74 dan juga 75. Kita akan buat hari ini. Ini adalah latihan bahasa Melayu kita. Okey, semua dah buka. Cikgu anggap semua dah buka dan cikgu harap semua boleh beri tumpuan. Okey, buka muka surat 74 terlebih dahulu. Kita akan buat untuk muka surat 74. Okey, baiklah. Aktiviti 5, lengkapkan ayat dengan kata bantu yang betul. Apa tajuk untuk aktiviti kita ni? Saling muafakat. Saling muafakat. Baiklah. Tajuk kita adalah saling muafakat. Mari kita kenal pasti dulu kata bantu yang berada di atas ini. Okey, baiklah kita akan baca dulu petikan baru kita kenal pasti kata bantu yang kita belajar pada hari yang kita akan kenal pasti nanti. Okey. Baca dulu. Imran, Kiran, Liyin dan Himalini membantu Cikgu Suhaila menyiapkan maskot untuk hari sukan. Murid-murid, saya melihat kamu berbincang sebagai satu pasukan untuk membina maskot hari sukan. Kata Cikgu Suhaila, kita menggunakan bahan terbuang daripada kotak untuk membuat maskot. Imran memberikan cadangan. Semua rakannya bersetuju. Imran dan rakan-rakan memulakan aktiviti membina maskot bersama-sama. Kamu menolong saya melukis wajah maskot ini? Tanya Imran kepada Kiran. Boleh Imran, saya akan membantu kamu. Terima kasih Kiran. Badan maskot siap diwarnakan oleh Himalini. Sungguh pandai Himalini mewarnakannya. Semua rakan terpegun akan kepandaian Himalini. Imran siap memasang tangan maskot. Kiran membantunya. Kertas warna saya banyak lagi. Kamu ambillah untuk menghias bahagian kaki maskot itu, kata Imran kepada Himalini. Maskot hari sukan telah siap. Tahniah, murid-murid. Kalian menyiapkan maskot ini dengan jayanya. Saya bangga dengan kerjasama erat antara kalian. Puji Cikgu Suhaila. Imran dan rakan-rakan amat gembira. Mereka bangga dengan kejayaan yang telah dikecapi. Semuanya hasil semangat kerjasama dan toleransi antara mereka. Cikgu dah pun baca petikan aktiviti 5 ini. Jadi mari kita kenal pasti kata bantu yang telah disediakan pada buku pada latihan ini. Okey, kata bantu yang pertama ialah telah. Telah ni dia melibatkan apa? Dia melibatkan ini ialah kata bantu aspek. Kata bantu aspek apa? Kata bantu aspek yang melibatkan masa lampau yang telah berlaku. Okey, baiklah. Seterusnya ialah akan. Akan ni ialah kata bantu aspek yang melibatkan masa hadapan yang belum terjadi, yang kita tak tahu apa akan jadi. Seterusnya ialah masih. Masih ni menunjukkan kata bantu aspek apa dia? Kata bantu aspek yang waktu kini, yang masa kini, yang sedang terjadi. Belum. Belum ni menunjukkan
kata bantu aspek masa hadapan yang belum terjadi. Hendak. Hendak ni ialah kata bantu ragam yang melibatkan keupayaan. Keupayaan untuk melakukan sesuatu. Boleh pun ialah kata bantu ragam. Dan dapat juga ialah kata bantu ragam. Kata bantu ragam apa dia? Kata bantu ragam yang melibatkan keupayaan untuk mendapatkan sesuatu. Okey. Mari kita buat satu demi satu mengikut perengkanan ayat dia. Okey. Kita buat satu-satu ya. Okey. Kita baca dulu. Murid-murid, saya melihat kamu berbincang sebagai satu pasukan untuk membina maskot Hari Sukan. Kata Cikgu Suhaila. Maksudnya Cikgu Suhaila ni dia menginginkan sesuatu. Jadi kalau dia menginginkan sesuatu, apa ayat yang sesuai? Sebab dia kata melihat kamu berbincang sebagai satu pasukan untuk membina maskot Hari Sukan. Apa yang dia nak, apa yang dia mahu. Jadi bila berkaitan dengan kehendak, keupayaan untuk mendapatkan, ia berkaitan dengan hendak. Hendak kita tulis hendak. Kita tulis hendak. Cikgu buat buruk-buruk ni, nanti jawapan biar betul. Yang pasti nanti kamu buat dalam buku mesti lawa-lawa. Okey murid-murid? Okey. Bila kita dah tulis jawapan kita, kita pangkah. Supaya jawapan ni kita tak keliru untuk gunakan balik ke tidak? Tidak. Jika jawapan sudah ditulis, maka tidak perlu lagi. Seterusnya, ayat ini. Kita menggunakan bahan terbuang daripada kotak untuk membuat maskot. Daripada ayat ni, dia menunjukkan maskot tu tak lagi dibuat. Jadi, cadangan daripada Imran ni, Imran memberikan cadangan. Maksudnya maskot tu belum lagi dibuat. Jadi, bila belum lagi terjadi, apa yang sesuai? Nampak tu? Menggunakan bahan terbuang daripada kotak untuk buat maskot. Maksudnya Imran mencadangkan bahan terbuang ni untuk membuat maskot. Jadi, apa yang terbaik? Akan. Dia memberi cadangan. Maksudnya pada masa akan datang, kita boleh gunakan, kita akan menggunakan bahan terbuang daripada kotak untuk membuat maskot. Ya betul anak-anak semua. Okey, yang seterusnya. Kamu menolong saya melukis wajah maskot ini? Tanya Imran kepada Kiran. Apa ayat Imran ni? Imran seolah-olah ingin mahu apa? Dia mahukan apa? Dia mahu meminta pertolongan daripada Kiran. Sebab apa ayat dia? Kamu menolong saya melukis wajah maskot ini. Jadi ini melibatkan satu keupayaan untuk seolah-olah berkehendak untuk bertanyakan sama ada boleh atau tidak. Maka yang sesuai ialah boleh. Tadi tak pangkah ya? Okey, cik pangkah yang ni. Okey. Yang sesuai ialah boleh. Maka boleh kamu menolong saya melukis wajah maskot ini? Boleh ialah yang paling sesuai. Okey, seterusnya, okey. Yang tadi kita dah guna, kita pangkahkan. Iaitu hendak, boleh, akan, hendak, boleh dan juga akan. Okey, lagi 4 ni. Kita buat. Badan maskot siap diwarnakan oleh Himalini. Ayat siap ni telah menunjukkan bahawa maskot itu telah pun siap. Maksudnya, telah yang paling sesuai sebab maskot tu dah siap. Dia nak menunjukkan Himalini telah pun menyiapkan badan maskot. Telah. Nanti dalam buku tulis cantik-cantik ya.
Okey, telah. Jadi kita pangkah. Okey. Imran siap memasang tangan maskot. Kiran membantunya. Tengok ayat ni. Dia kata siap memasang tangan maskot. Jadi kita ingat Imran dah siap lah. Tapi Kiran membantunya. Maksudnya tangan maskot tu masih belum disiapkan. Jadi yang sesuai? Yang sesuai adalah belum. Sebab apa? Sebab dia belum siap lagi. Imran belum siap memasang tangan maskot. Jadi kita tulis jawapan belum. Okey. Kita pangkah belum. Okey, kertas warna saya banyak lagi. Kamu ambillah untuk menghias bahagian kaki maskot tu. Imran berkata kepada Hemalini, jika nak gunakan untuk buat bahagian kaki maskot, ambillah kertas warna dia. Sebab kertas warna Imran banyak lagi. Apa yang nak menunjukkan keadaan yang sekarang? Iaitu masih. Sebab apa dia nak menunjukkan, Imran nak menunjukkan bahawa dia masih banyak lagi kertas tu. Okay. So kita pun buatlah masih. Ya, masih. Okay, masih. Okay, yang seterusnya. Tahniah murid-murid. Tinggal satu sahaja jawapan. Kalian dapat menyiapkan maskot ini dengan jayanya. Saya bangga dengan kerjasama erat antara kalian. So inilah jawapan dia. Okay, mari kita tengok seperti selalu jawapan yang benar. Ini dia jawapan yang betul, sebetul-betulnya. Okay, iaitu hendak, akan, boleh, telah, belum, masih, dapat. Okey, seterusnya kita buka pada muka surat 74. Okey, muka surat 74. Surat 74 ni ialah aktiviti untuk kita membina ayat. Melengkapkan ayat dengan kata bantu yang sesuai. Jadi, mari kita lihat. Okey, macam kalau kita nak bina ayat, kita kena bermula dengan nama orang. Sebelum tu, mari kita baca. Lengkapkan ayat dengan kata bantu yang betul. Semangat mencuba. Apa ya? Okey. Amna dan Imran mengajar Li Qiang dan Hemalini bermain congkak. Menurut Imran, permainan ini boleh dimainkan bersama-sama tanpa mengira bangsa. Li Qiang dan Hemalini tekun mempelajarinya. Hemalini dan Li Qiang mengucapkan terima kasih kepada Amna dan Imran. Mereka bermain bersama-sama. Okey, jom kita bina ayat. Okey, mari kita bina ayat. Okey. Ingat tak cikgu kata tadi, kalau kita nak bina ayat, kita kena mulakan daripada orang. Orang dulu, kita kena bina daripada orang. So, kita kena kenal pasti. Cikgu lukislah orang kat sini. Cikgu lukis orang kat sini. Kita kena kenal pasti siapa orang kat dalam gambar ni. Okey, kita kena cari nama. Okey, ada Amna, Imran, Li Qiang dan Hemalini. Jadi ada 4 orang dekat dalam aktiviti 5 ini, dalam latihan ni. Okey. Ayat dia ialah sedang bermain. Sedang dan juga bermain. Jadi, siapa yang sedang, okey, dalam gambar ni siapa yang sedang bermain? Okey, apa yang kita dapat lihat ialah Amna dan Imran. Okey, apa yang sesuai? Amna dan Imran. Amna dan Imran sedang bermain congkak. Amna dan Imran sedang bermain congkak. Okey, nanti kamu boleh tulis. Okey. Okey, untuk yang kedua ni. Yang kedua ni ialah hendak belajar. Jadi dalam gambar ni, siapa yang macam teruja sangat tengok Amna dan Imran seronok sedang bermain congkak ni? Siapa yang sangat teruja tengok?
Ya, Hemalini dan Li Qiang. Jadi mereka ni rasa macam nak mencubalah bermain. Jadi apa ayat yang sesuai? Ya, Li Qiang. Kita ambil balik. Ingat kita kena guna nama. Tulis nama Li Qiang. Tulis nama Li Qiang. Tulis sampai habis. Li Qiang dan Hemalini hendak, guna balik ayat hendak, belajar bermain congkak. Itu dia. Okey, nanti tulis penuh. Okey, cikgu tulisan sedikit buruk tapi ayat betul. Okey, yang seterusnya ialah mahu mencuba. Siapa yang mahu mencuba tadi? Tadi hendak belajar, sekarang mahu mencuba. Jadi Hemalini, kita ambil balik Hemalini dan Li Qiang mahu mencuba bermain congkak. Li Qiang dan Hemalini mahu mencuba bermain congkak. Nampak tak mereka sedang bermain congkak ni? Ya, betul. Okey, yang seterusnya telah mahir. Jadi mereka yang mencuba bermain congkak ni telah pun mahir. Siapa yang telah mahir? Ya, Li Qiang dan juga Hemalini. Nampak muka mereka sangat gembira sebab mereka telah mahir. Sebab siapa yang ajar tadi? Amna dan juga Imran. Jadi ayat yang sesuai Hemalini. Nanti tulis lawa-lawa ya. Jawapan mesti betul. Cikgu nak jawapan betul. Okey. Hemalini dan Li Qiang telah mahir bermain congkak. Okey, jadi kita lihat sebentar selalu. Okey, ni dia ayat yang cikgu dah bina tadi. Iaitu Amna dan Imran sedang bermain congkak. Li Qiang dan Hemalini hendak belajar bermain congkak. Li Qiang dan Hemalini mahu mencuba bermain congkak. Li Qiang dan Hemalini telah mahir bermain congkak dengan mempelajarinya. Telah mahir bermain congkak mempelajarinya dengan Amna dan Imran. Okey, itu sahaja untuk pengajaran dan pembelajaran dari rumah bersama Cikgu Tira pada hari ini. Terima kasih murid-murid kerana telah mengikuti pengajaran dan pembelajaran bersama dengan Cikgu Tira. Cikgu harap kamu dapat input yang cikgu telah bawakan dalam pengisian kali ini iaitu tentang kata bantu. Terima kasih murid-murid.